Saya cakap terang-terang kat suami, encik suami, dalam bab rumah tangga jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Saya tak kepingin karakter suami sebegitu. Saya tak tahu wujud tak wujud hamba Allah ni, dia tuliskan siapa tuliskan, tapi kalau ada orang wanita ataupun lelaki yang tulis macam ni, dia menjadi murtad. Melainkan dia dalam keadaan tak siuman, akal dia hilang, itu cerita lain. Tapi kalau dia tulis dalam keadaan sedar, ini satu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya berhubung dengan depa kata Perlis ni tempat mudah menikah. Baru ni ada kenyataan Ustaz Hafiz kita lah dijahit. Memang kita abang Perlis adalah negeri pro perkahwinan. Perlis naik kelab tak ada, rumah urut tak ada, nak kelabing tak boleh, pusat-pusat pelacuran alhamdulillah tak ada. Yang ada mudah kahwin. Ada sebahagian tempat, saya tak mau sebut, dia kata siapa kahwin di luar negeri akan diambil tindakan. Ada yang nak tahan lah, penjara sehari lah, pasal kahwin di luar, tidak diiktiraf. Tapi saya heran di tempat mereka tu, kelab malam banyak, rumah urut ada, lesen gambling ada, macam-macam aktiviti yang menyalur kepada benda yang salah banyak ada. Tapi dia nak pergi bertegas masalah orang yang kahwin. Yang tak kahwin, taklah pula. Kita di Perlis, alhamdulillah, kita perlu perkahwinan. Orang kata Perlis ya, nak pergi kahwin, pergi Perlis. Memanglah, kahwin main sini. Nak pergi cari haram, pergi tempat lain lah. Kahwin mari sini. Itu ada satu orang perempuan aktivis apa, yang tonton tengok dia berdialog, dia marah pasal main mudah kahwin di Perlis. Kita memang perlu perkahwinan. Kita nak bagi orang kahwin, kan? Bagi dia kahwin lah, tak apalah. Ada artis mana kahwin jadi isu kan. Tapi hati-hati yang kahwin jadi isu ni pun alhamdulillah daripada konteks saya ada. Tapi saya kata mai Perlis, selesaikan daftar dengan baik. Netizen, saya tak tahu, saya tak baca kan apa netizen tulis. Orang nak sebut netizen lah tulis kan. Netizen ke citizen ke, dia bukan ada perhitungan. Orang menikah dia kalut, yang ni pergi, orang ni bising. Saya bukan untuk sesiapa, tapi cara umum orang menikah, biarlah dia menikah. Awak yang lama tu tak cantik ke apa, punya pasal dia lah. Mata dia bukan mata hang. Takkan dia nak habak yang masalah apa. Kalau nak berbincang, dia bincang dengan isteri dia. Yang kita duk kalut, apa salah, di mana cacat, pergi ambil gambar letak tepi, mana lebih segak, amboi. Apa punya mangkuk ayun netizen ni lah kan. Tak maaflah orang perempuan, saya bukan orang perempuan ni. Nabi SAW hatta kalau isteri, dalam hadis Bukhari, Nabi kata, la yahillu limra'ah an tas'ala, la yahillu limra'atin tas'ala talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha, innama laha ma qaddara laha. Dalam dia Bukhari, la yahillu limra'atin tas'ala talaqa ukhtiha, tidak halal untuk seorang perempuan minta suami dia talakkan saudara perempuan dia. Maksud talakkan ni madu dia, tak halal. Nabi kata, dia kata abang cerai dia cepat, haram.
litastafrigha safhataha. Nabi kata. Kenapa? Kerana dia nak ambil semua, nak kosongkan bekas kau tu, nak ambil semua hak dia nak, sama ada dia nak dapat nafkah tu nak bolot ke dia semua ke, ataupun sayang tu nak bolot ke dia semua. Saya bukan nak suruh semua orang poligami, tapi sebenarnya konsep sayang tu lain. Bukan sayang ni maksudnya bila dia kahwin satu lagi dia tak sayang yang nombor satu, tu salah konsep tu. Bukan saya kata pro poligami ni. Sayang ni dia bukan macam duit RM10 bagi dua jadi seorang RM5, bukan. Kita ada anak yang pertama, kita sayang. Main anak kedua minta maaf lah, anak pertama ayah kena bahagi, sayang ni nak bagi kat nombor dua pula. Tak ada. Hak nombor dua sayang anak nombor dua, anak tiga sayang nombor tiga, empat. Kata orang tu kalau ada 10 orang anak, dia kurang sayang sebab apa? Semayang dia nak kena bahagi kat 10. Bukan. Tapi cemburu. Saya tak nafikan cemburu tu, kata tak boleh cemburu. Tapi saya kata konsep tak sayang tu, depa dah tahu sudah tak sayang, tak cinta, itu semua konsep kebanyakan hak komen tu dia pun tak menikah. Sebahagian dia lah kan. Terutama yang aktivis semua ni, dia apa? Siapa nak kahwin satu, ahlan wa sahlan. Dia ada orang dah kahwin dua, biarlah dia kahwin dua. Nabi kata litastafrigha safhataha fa inna ma laha ma qaddara laha. Untuk dia ambil semua benda tu pada dia, sesungguhnya bagi yang perempuan seorang lagi tu apa yang Allah kadarkan untuk dia, bagi dia kau dapat kadar banyak tu. Ada orang dia suruh suami dia cerai, lah kali suami dia cerai dengan dia sekali, cerai pergi kawan tu, besok cerai dia pula, berlaku. Kalau suami dia cerai pun mungkin tak dapat sayang pun, ada dendam dengan suami dia. Dan ini adalah hal yang mana kita jangan jadi batu api duk pi bubuh pula. Banyak orang buat kerja tak senonoh kita tak kalut, orang menikah duk kita duk kalut. Buang masa 2-3 hari sebahagian orang perempuan duk pi mengulas yang tu. Saya tak tahulah, saya jenis ketinggalan zaman ni, tak baca ulatan, tapi berdasarkan nak orang bagi. Mari satu orang hamba Allah daripada planet Mareh ke mana buat satu Facebook, akaun dia tu nama Asyah ABD Jalil, Abdul Jalil. Dia ni dahsyat. Dulu kita masuk dalam fatwa, pemilik akaun ni wujud tak wujud kita tak tahu, tapi adalah wanita yang mendakwa dia lah Aisyah Jalil tu. Tapi dalam Facebook itu dia tulis bahawa ni dia perli artis tu, dia kata hak artis tu buat hak tak adil tu Nabi punya lah tu. Ayat dia. Dulu dia tulis satu ayat yang besar. Sebab tu kita faham ayat dia hak baru ni dia nak perli rentetan ayat dia yang dulu. Dia kata hak tak adil, nikah tak habaq, itu semua Nabi punya kerja lah. Dia kata artis tu ditiru. Itulah jauh soalan maksud dia. Dulu dia tulis apa? Dalam akaun dia tulis, saya cakap terang-terang kat encik suami, dalam bab rumah tangga jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Saya tak kepingin karakter suami sebegitu. Saya tak tahu wujud tak wujud hamba Allah ni, dia tulis ke siapa tulis ke, tapi kalau ada orang wanita ataupun lelaki yang tulis macam ni, dia menjadi murtad. Melainkan dia dalam keadaan tak siuman, akal dia hilang, itu cerita lain. Tapi kalau dia tulis dalam keadaan sedar, ini satu penghinaan kepada Nabi SAW. Banyak yang Nabi buat terhadap isteri-isteri baginda saya tak setuju dan saya tak suka. Yang ni yang patut bincang. Duk pergi bincang orang menikah masa tu buat apa? Segak tak segak, putih tak putih, hidung tak berapa tinggi, nak buat apa? Bukan bini kita. Ini saya heran di sebahagian negeri yang kononnya ahli sunnah wal jamaah pantang tengok orang ceramah lain pada hak depa ceramah nak tangkap. Dia ni hidup bebas.
Kalau boleh sebahagian ustaz-ustaz kita pergi ceramah, kelang kabut, telah masuk elemen apa semua ni. Boleh orang cakap macam ni? Tak hinggap pun dia, tak apa. Yang penting jangan kacau kita punya kenduri arwah. Yang tu Birokrasi satu lagi, lain daripada yang saya nak sebut. Birokrasi, ada satu orang tokoh juga lah, ada nama, wanita, ustazah dah. Dia cerita saya, dia minta fasakh dengan suami dia. Suami dia 4 tahun tak selesai. Mahkamah putuskan fasakh, suami dia buat permohonan, tak boleh dia nak menikah lain lah. Mahkamah putus kali, sampai 3 kali putus, suami dia duk buat permohonan. Jadi dia 3 tahun tak boleh menikah. 4 tahun. Bayangkan 4 tahun tempoh yang begitu panjang untuk wanita. 4 bulan pun pening dah. 4 tahun. Mahkamah syariah kena cari ruang supaya elemen yang seperti ini dapat itu satu penginayaan pada wanita. Kalau betul nak cakap tentang hak wanita, duk kalut hak nak tak kahwin apa, hak tak kahwin apa, hak yang nak kahwin tak boleh ni. Termasuk kes-kes cerai, track kes cerai punya lama, harap diperlih tak berlaku lah. Kalau berlaku boleh lah main habaq kat kita, insyaAllah di bawah kepimpinan yang amat arif yang baru syariah ni. Saya percaya kes-kes yang macam ni tak ada lah, diperleh. Tapi saya sebut umum di mana-mana saja. Ini betul-betul hak wanita. Lelaki kahwin 2-3, itulah sistem masalah. Yang isteri ni yang cerai, duk tuntut cerai 3-4 tahun tak dapat, suami dia dah masuk isteri yang kelima, dah buang yang nombor 1 dah. Itu yang nampak tak adil. Bukan Islam tak adil, sistem itu. Lepas tu mari bahagian perusahaan agama memberi amaran kepada lelaki yang kahwin di luar negara. Punya banyak lelaki yang masalah, kau tak bagi amaran. Bagi amaran lelaki yang kacau, yang memayahkan urusan cerai, talak dan seumpamanya ni. Jadi masyarakat jadi tak imbang antara syariat yang benar dan birokrasi pengurusan. Kalau itu kita nak memperkatakan, itu wajar. Itu wajar. Sebab itu tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ada semua, yang bukan ustaz pun, mudahkan urusan perkahwinan dia. Diperleh, insyaAllah 1-2 hari kes dia macam ni. Kita bukan kempen mai kahwin dia perleh, tapi kalau mai ahlan wa sahlan. Neri perleh juga orang main melancung dapat pahala, melancung nikah. Depa ni tuan-tuan dah nikah dah di negeri lain, di London, di Indonesia, di Thailand. Depa bawa sijil yang sah dan disahkan oleh kedutaan atau konsulat kita dah. Mai ke negeri perleh, dia memang depa ni menikah. Macam saya tanya artis yang berkaitan, dia hubungi, dia kata bapak budak tu pun ada, dia bawa semua syarat cukup. Nikah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pada satu rumah orang, pergi, pak dia kata kahwinlah dengan anak saya, mau tak ambil anak saya sebagai isteri? Kita tengok, oi, boleh lah, aku nikahkan kau dengan anak kau, saya terima. Sah tak? Ada 2 saksi, sah tak? Sah. Dia tak daftar. Tak daftar tu bukan tak sah. Tak daftar tu dia menyanggahi ulul amri. Zaman dulu dia tak ada daftar tu. Tapi zaman sekarang kita buat daftar tu kerana nanti orang menafikan lah, nak fikir ke mahkamah tak boleh, nak urusan harta pusaka payah, nak urusan macam-macam payah, nak dakwa dia payah, nak nafkah payah. Daftar. Maka siapa yang tak daftar dia berdosa kerana dia menyanggah ulul amri. Tapi nikah sah tak? Sah. Dari segi syariat sah. Tak daftar tu berdosa.
Kerana tak taat ulul amri. Tapi kalau dia nikah, sah. Dia boleh bersetubuh dengan isteri itu sah. Cumanya dia pergilah daftar kemudian. Kalau dia nikah di Thailand, cukup syarat semua, sah atau tak? Sah. Dia menikah di bulan pun sah, kalau cukup syarat. Lepas tu dia main bawa sijil yang memang telah sah, cukup syarat. Kita sahkan, tukar sijil dia tu daripada sijil Thailand dia, sijil Indonesia, sijil London dia, jadi sijil nikah perleh. Itu saja. Oi, yang ramai dengar ni tu dia. Tengok, tutup terus, slowkan YouTube malam ni, takut isteri terdengar. Saya bukan kata ni, saya nak cerita bahawasanya proses itu ialah proses dia kahwin tempat lain, dia mari ke tempat. Ada juga yang kahwin negeri kita. Kita juga mudahkan kalau cukup syarat. Gaji 20,000. Bini ada. Tapi kalau mai gaji berapa? 670. Bini berapa nak nikah? Ni selama bini dia nak bagi nafkah mana? Dia pakai duit dia sendiri. Yang tu kita tak bagilah. Nak makan pun tak ada, nak menikah ni nak bayar mana? Tapi kalau mai gaji 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, atau berbelas ribu, dia nak nikah. Takkan nak kata tak boleh menikah pula. Memang isteri dia marah. Yalah, isteri dia marah, tapi dia segi menikah boleh. Bukanlah ni mufti Perlis ni tak kesian kat bini-bini. Tidak berpihak pada wanita. Hak nak menikah dengan dia tu pun wanita juga. Tapi kalau dia bawa jantan nak nikah, kita tak bagi ya. Yang nak menikah dengan dia tu wanita juga. Hak dia juga, kan? Tak mau tak apalah. Saya tahu semua wanita memang cemburu tabiat wanita. Tanda dia sayang. Kan, kita tak kutuk wanita yang cemburu tu. Kan? Khuzaifah tengok, dia pun teringin tapi tak berani lah. Tak berani, tak payahlah, kan? Tapi nak pergi kutuk orang menikah dua, tak patut lah. Kata dia tu nak nikah dua, bini hak dua, nombor satu pun tak dijaga. Come on lah. Ini urusan rumah tangga dia. Tapi dia tu nak menikah dua, hak duk ada ni pun aku duk bagi bantuan bini. Maib duk bagi duit makan bini dia. Hak tu boleh. Kita pun main habang nak menikah apa? Yang ni anak nak pergi sekolah pun duit tak ada. Padahal lah, kan? Tapi kita tak boleh kata dia nak menikah dua pasal apa? Bini hak pertama tu lawa. Handuk kalut bini dia lawa pasal apa? Kan? Kalau betul-betul nak tiru Nabi, kahwin wanita yang tak lawa. Mai mana kata tiru Nabi kahwin wanita yang tak lawa ni? Nabi kahwin dengan wanita yang mana memang tak ada apa-apa. Tak. Nabi kahwin kuatkan kabilah, kuatkan perjuangan. Kahwin. Ada di isteri Nabi cemburu, Aisyah cemburu. Tak apa. Mesti ada cemburu. Ada orang tak setuju, tak apa. Tapi kita tak boleh kata tak boleh. Tuan-tuan dengar ni, dengar sajalah. Esok minggu depan bini tak pergi mai kuliah ni pula. Tuan-tuan bukan takut bini, jangan dia kata bini tak takut kat tuan-tuan.